Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Khaidir dan juga rakan-rakan sekalian. Baik, sebelum itu kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baik, tanpa melengahkan masa, ingin saya perkenalkan tajuk pembentangan kumpulan kami pada hari ini ialah kenal pasti hubungan simetrik antara leksikal berserta contoh yang bersesuaian dalam aspek polisemi. Baik, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Nur Fazlina Hanis binti Rasib Elias Rosidi, Nur Fatihah binti Juno, Nurul Izzah binti Sulaiman, Nurul Syazrin Syairah binti Zahrin dan juga Siti Najwa Farihah binti Oslan. Baiklah, terdapat 2 konsep yang kami tunjukkan. Yang pertama adalah berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP dan juga Kamus Bahasa Inggeris. Yang kedua adalah berdasarkan pandangan sarjana. Baiklah, berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, polisemi ditakrifkan sebagai sesuatu bentuk kata, ungkapan dan sebagainya yang mempunyai lebih daripada satu makna yang bertalian rapat antara satu sama lain. Maksudnya, kata yang mempunyai sebutan yang sama, ejaan yang sama, yang mempunyai lebih daripada satu makna yang berhubungan antara satu sama lain. Dan yang kedua berdasarkan Kamus Inggeris, Cambridge English Dictionary, polysemy occurs when a word form carries more than one meaning. Maksudnya, polysemy berlaku apabila bentuk perkataan membawa lebih daripada satu makna. Baiklah, seterusnya pada bahagian ini saya akan membincangkan berkenaan dengan konsep polisemi yang dinyatakan oleh beberapa orang sarjana. Menurut F.R. Palmer dalam bukunya Semantik, beliau menyatakan bahawa bukan sahaja perkataan berlainan yang akan mempunyai makna yang berbeza, tetapi mungkin juga satu perkataan itu boleh mempunyai pelbagai makna yang berbeza. Secara tidak langsung, ini jelas menunjukkan bahawa makna polisemi itu sendiri menurut F.R. Palmer merupakan satu perkataan boleh terdiri daripada pelbagai makna. Seterusnya, menurut Slamet Muljana dalam bukunya Semantik, Ilmu Makna, beliau menyatakan bahawa polisemi turut dikenali sebagai makna ganda. Seterusnya, beliau turut menyatakan bahawa polisemi merupakan satu perkembangan makna kata di mana satu perkataan boleh membawa pelbagai makna. Seterusnya, menurut pandangan Dr. Aminuddin pada tahun 1985, beliau menyatakan bahawa sesebuah bentuk kebahasaan dapat mengandungi makna yang berbeza-beza, di mana hubungan antara bentuk kebahasaan dengan makna itu diistilahkan sebagai polisemi. Beliau juga turut menyatakan beberapa contohnya perkataan berjalan boleh membawa maksud terlaksana, berlangsung ataupun berjalan kaki. Berikut merupakan sedikit pandangan daripada sarjana-sarjana mengenai maksud ataupun konsep asas polisemi itu sendiri. Seterusnya, contoh perkataan dalam ayat. Perkataan yang dipilih adalah perkataan bebas. Perkataan bebas ini bukan sahaja mempunyai satu makna, bahkan banyak makna di sebalik perkataan ini. Contohnya ayat 1, rakyat di negara ini telah bebas daripada penggunaan pelitup muka di kawasan terbuka. Makna bebas dalam ayat ini adalah tidak terhalang. Manakala ayat 2 pula, Jabatan Alam Sekitar sentiasa memastikan negara ini bebas daripada pencemaran udara. Makna bebas dalam ayat ini adalah terhindar daripada sesuatu. Begitu juga dengan ayat 3. 64 tahun negara Malaysia telah bebas daripada cengkaman penjajah. Yang membawa maksud bebas dalam ayat ini adalah merdeka. Jadi dalam hal ini, hubungan semantik antara leksikal kita dapat lihat dari segi penggunaan konteks ayat. Bagaimana konteks ayat ini disesuaikan dengan makna bagi perkataan bebas. Jadi, makna bagi perkataan bebas adalah banyak dan ianya berbeza-beza mengikut konteks ayat bagi ketiga-tiga ayat tersebut. Dalam hal ini juga terdapat satu makna teras bagi perkataan bebas ini yang menjadi asas kepada
makna-makna lain iaitu bebas merujuk kepada tidak terhalang, manakala makna lain seperti merdeka merujuk kepada makna pinggiran. Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan jenis-jenis polisemi. Yang pertama ialah selanga. Menurut Nur Fadilah pada tahun 2006, perluasan makna berlaku dalam selanga. Contohnya bagi perkataan payung. Menerusi kajian beliau, kata payung dilihat telah mengalami perluasan makna sehingga membentuk makna baru, seterusnya menghasilkan kata polisemi. Kata payung telah mengalami perluasan makna sehingga tercipta makna baru seperti belanja, intai dan juga tunjuk. Jenis yang kedua ialah imbuhan. Terdapat kata yang berpolisemi bagi imbuhan ber, iaitu perkataan beranak yang bermaksud mempunyai dan melahirkan telah ditemui. Imbuhan ber didapati bukan setakat perkataan beranak sahaja yang mempunyai fenomena kata yang berpolisemi. Namun terdapat juga contoh-contoh lain yang mencerminkan pertindihan makna seperti perkataan berbaju, berhomofoni, berkaki, berkasih, bersama-sama, bersongkok dan juga bersubang. Makna teras bagi imbuhan ber ini berkaitan dengan perbuatan, iaitu melakukan sesuatu, terkandung dalam domain perbuatan. Ada 4 jenis perbuatan, iaitu pergerakan, refleksif, persalingan dan juga mengeluarkan hasil. Imbuhan ber ini mempunyai 3 makna pinggiran, iaitu mempunyai atau memiliki, keadaan dan juga jumlah. Jenis polisemi yang ketiga ialah pinjaman. Pinjaman ialah perkataan-perkataan tertentu yang dipinjam daripada bahasa-bahasa lain yang mempunyai banyak makna. Menurut Hashimah 2012, jenis polisemi ini berlandaskan pendekatan semantik kognitif. Makna teras bagi leksikal dihubungkan dengan prinsip kognitif. Sebagai contoh perkataan sunat yang dipinjam daripada bahasa Arab, makna teras bagi sunat ialah hukum yang menggalakkan sesuatu perbuatan yang menjanjikan ganjaran jika dilakukan dan tidak berdosa jika tidak dilakukan. Makna pinggirannya pula ialah bahagian kemaluan lelaki yang dipotong. Kesimpulannya, pengkaji telah membuktikan dan menjelaskan secara terperinci tentang kajian polisemi melalui perkataan bebas. Terdapat perubahan struktur prototipe daripada data korpus klasik kepada korpus semasa. Polisemi dapat memberikan makna yang lebih jelas bagi perkataan bebas dalam ayat yang diberi. Perkataan bebas dapat dilihat fungsinya dalam konteks ayat yang berbeza-beza. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.